Okay. InsyaAllah malam ni kita akan teruskan tajuk kita, di mana pada minggu yang lalu telah pun kita belajar tentang bab idgham. Okay, kalau saya boleh ulang balik sikit tentang nak recap balik apa yang kita faham tentang idgham. Idgham bererti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Okay, dari sudut tajwidnya bermakna memasukkan huruf yang pertama sifatnya sukun ke dalam huruf yang kedua dan sifatnya berbaris. Dan maksudnya huruf pertama ni masuk dalam huruf kedua. Erti kata masuk tadi ni seluruhnya. Dari segi makhrajnya, dari segi sifatnya, apa sahaja yang berkaitan dengan huruf tersebut. Bila kata solid, sebiji huruf masuk dalam huruf yang kedua, maka ia akan masuk secara total. Masuk semua. Okey? Sebab nanti kita akan ada perbincangan tentang ada huruf yang masuk. Tetapi ada makhraj, separuh je masuk. Separuh lagi tak masuk. Dan mungkin ada huruf ni dia idgham, tapi ada sifat yang tidak masuk sama dalam di huruf kedua. Erti tak masuk tu maksudnya tertinggal. Waktu itu kita minggu lepas ni mungkin sebahagian kita mungkin tak apa yalah, mungkin ada sebahagian yang boleh faham istilah yang saya pakai. Mungkin ada sebahagian yang faham istilah tadi, tapi sebahagian yang lain, saya harapkan insyaAllah lepas ni, semua faham pada pemahaman yang sama. Di mana bila sebut tentang masuk je, erti huruf tersebut, sifatnya, makhrajnya, semuanya akan masuk ke dalam huruf yang kedua. Baik. Dan idgham ini terbahagi kepada 3. Idgham ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, namanya mutamathilan. Mutamathilain ataupun mutamathilain, mislain. Yang mana mislain ni mestilah huruf yang sama. Huruf pertama mati, kemudian bertemu dengan huruf yang kedua, huruf yang sama daripada bodinya juga, huruf yang sama. Contohnya ba mati bertemu ba, ta mati bertemu ta, lam mati bertemu lam, mim mati bertemu mim, nun mati bertemu nun. Dan saya fikir, saya lihat bahawa pendekatan Dr. Aiman ni lebih baiklah bagi saya. Sebab baru ni, minggu lepas, minggu ni lah, saya balik ke negeri saya, temu duga tauliah. Jadi, orang yang interview saya tu, dia tanya, dia kata, tunjukkan, berikan satu contoh idgham mislain. Dia cakap kat saya, berikan satu contoh idgham mislain. Saya pun duk terlintas dalam waktu tu, fama rabihat tijaratuhum. Ta mati bertemu ta, fama rabihat tijaratuhum. Dia pun kata, tak betul. Dia pun, tak betul. Okeylah tukar. Kalla bal la yuqinun, kalla bal la tukrimun. Bal dengan la, lam mati bertemu lam. Bal la. Lam mati bertemu lam. Dia kata, tak kena, tak betul tu. Tak kena juga. Kita pun tak teringat. Kita pun tak apa baca. Idrib bi'asaka, idrib bi'asaka, ba mati bertemu ba. Dia kata, tiga-tiga salah. Dia kata, kenapa salah? Dia kata, idgham mislain ni adalah mim mati bertemu mim. Dia jawab. Yang tak interview kita tu, interview saya tu, dia kata, idgham mislain ni adalah mim mati bertemu mim. Saya kata, okey, kalau macam tu, cuba tuan terjemahkan saya. Idgham mislain tu apa? Kita pun nak dengar juga, idgham mislain tu apa? Dia pun, idgham mislain ni apabila huruf mim yang mati bertemu dengan mim. Saya tanya dia, mislain tu apa sebenarnya? Mislain tu apa? Apa makna misal dan apa makna mislain? Dia pun, yalah, mim mati bertemu mim lah. Mim mati bertemu mim lah tu, ialah mislain. Saya kata macam, rupanya yang ditemu duga lebih baik daripada yang temu duga. Saya kata, macam mana tuan boleh temu duga orang? Sedangkan tuan sendiri tak faham apa makna mislain pun. Bukanlah kita nak hina orang, tak. Bukanlah nak kata kita ni pandai sangat, tak. Tapi saya pelik, tahap penemu duga, level ni je rupanya. Dia kata, mislain ni mesti mim bertemu mim je. Saya jawab macam ni lah. Dia kata, saya ni ilmu tak banyak mana. Dan memang bodoh pun, tak kerti mana pun saya ni. Tapi setahu saya, mislain ni diambil pada perkataan misl. Misl ni sama. Bila kata mislain adalah dua benda yang sama. Dan bila sebut tentang dua benda yang sama, mislain, tidak bererti hanya mim mati bertemu mim je. Boleh jadi ba bertemu ba, sama juga. Ta mati bertemu ta.
Dal mati bertemu dal, lam mati bertemu lam, ain mati bertemu ain. Janji dua huruf yang sama. Dia kata dalam buku Abdul Kadir Leong tak kata macam tu. Dia kata, saya tak baca buku Abdul Kadir Leong. Apa yang saya tahu, tak payah baca buku Abdul Kadir Leong pun boleh jawab soalan ni. Kata, kalau kata mislain tu, mesti mim. Mim mati bertemu mim. Osh, kata. Saya rasa tuan kena tanya orang lain pula kot. Mungkinlah saya ni tak pandai, tapi setahu saya, kalau tuan buat macam tu, kesianlah. Takut-takut orang lain yang jawab soalan contohnya macam interview ke apa ke, bila dia jawab kata, ba mati bertemu ba, salah. Lam mati bertemu lam, salah. Ta mati bertemu, salah. Sedangkan itu adalah idgham mislain. Idgham mislain ni tidak tertakluk pada mim mati bertemu mimnya. Jangan sempitkan fokus tu. Dan bila sebut mislain, dia tak sebut mim pun. Kalau dia kata idgham mimi, contoh, idgham mimi. Okey, kita faham. Mim memang idgham mimi, mim mati bertemu mim. Yang tu budak dari 3 pun boleh jawab. Tapi bila sebut mislain, dia mesti 2 huruf. Yang mana ia tidak hanya terhad kepada mim saja. Boleh jadi lam bertemu lam. Itu. Dia tak puas hati. Dia kata, hang berasa hang pandai sangat ke? Dia mula nak gaduh, tak apalah. Tak ada, kita tak gaduh dengan orang. Tapi tolonglah upgrade, sebab sepatutnya penemu duga ni kena lebih satu advance, lebih baik daripada yang ditemu duga. Kalau yang menemu duga pun kena tiau dengan yang ditemu duga, macam mana ni tu? So janganlah macam tu. Okey, baik. Okey, yang kedua, kita ada mutajanisain. Mutajanisain. Saya harap lepas ni semua orang jangan tertukar dah. Hari tu ni ada orang saya tertukar-tukar lah. Confusing. Lepas ni insyaAllah. Tak nak confusing lagi dah. Susun elok-elok. Pertama, mutamathilain, 2 huruf yang sama. Whatever huruf yang ada dalam contoh Quran je lah. Jangan duk pergi rekod pula. Rain mati bertemu rain. Tak ada. Yang tak ada lah kan. Okey. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ustaz, saya nak tanya ada soalan. Ya. Antara mislain dengan mutamasilain, benda yang sama ataupun berbeza? Sama saja. Sama. Sebab saya ada terbaca lah, ada setengah kitab mengatakan mutamasilain itu yang tadi itulah yang ta bertemu ta, jim bertemu jim, itu mutamasilain. Yang mislain tu hanya untuk mim bertemu dengan mim. Yalah, Ada yang itulah. Maknanya apa, saya faham lah. Maknanya orang yang temu duga saya tadi tu memang dia baca buku tu lah. Sebenarnya mislain dengan mutamasilain ni membawa erti yang sama. Dia daripada perkataan misl ni sama, misl. Amsal, wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Begitulah persamaan yang kami umpamakan untuk manusia. Amsal, misl. Masalul ladzina yunfiqu, perumpamaan, persamaan, sama. Okey. Jadi, misalnya kan kita kata, misalnya, seperti, misal, sama. Jadi, mutamasilain dengan mislain sebenarnya adalah benda yang sama aja. Sama saja. Okey, yang kedua, mutajanisain. Apa makna mutajanisain? Mutajanisain adalah huruf yang berbeza, tetapi datang daripada makhraj yang sama. Huruf yang berbeza, tapi dari makhraj yang sama. Sebab tu kita tengok hari tu, kita ada satu makhraj, boleh keluar satu huruf. Contohnya macam qaf, macam lam, macam ra, macam huruf kaf. Satu makhraj keluar satu huruf. Ada yang satu makhraj boleh keluar 2 huruf. Contoh macam ba dengan mim, ha dengan ain, kha dengan ghain, ha dengan hamzah. Ada satu makhraj boleh keluar 2 huruf. Dan ada satu makhraj boleh keluar 3 huruf. Okey. Yang ni yang kata bila nak jadi mutajanisain ni mesti daripada yang lebih dari satu lah. Satu huruf tak boleh lah. Satu huruf satu makhraj tak boleh lah. Dia takkan jadilah mutajanisain. Dia mesti 2 dan 3 ke atas. 2 dan ke atas lah. 2 ataupun 3. Okey. Jadi ini pun hanya tertakluk kepada apa yang ada di dalam Al-Quran sahaja. Kita tak boleh reka sendiri dan kita tak boleh nak teka. Kalau macam tu sin mati bertemu zai macam mana agak-agaknya? Ada dalam Quran. Jadi kita tak boleh nak reka, kita tak tahu. Tak tahu nak sebut. Kita bukan orang Arab. Dan orang Arab sendiri pun kalau kita pergi tanya, dia marah kita balik. Hang buat apa? Kami orang Arab pun tak kaji sementara tu lah. Hang duk kaji benda pelih-pelih, tak payah jadi orang Arab sangatlah. Baca apa yang ada dalam Quran itu pun dah cukup banyak pahala dah. Okey. Jadi hanya apa yang tertakluk di dalam Al-Quran sahaja. Baik. Minggu lepas kita ada 8 poin. 8 contoh daripada Quran
Namun nombor 5, satu daripadanya ada perbezaan di sudut pandangan mazhab antara Farrokh dan juga Sibawayh. Hari ini kita akan bincang tentang pandangan tersebut, tapi daripada 8 tersebut, 7 daripadanya semua adalah ada mutajanisain. Dan daripada 7 tu pula 6 daripadanya semuanya adalah idgham kamil. Kita baru masuk tentang idgham kamil. Apa makna kamil? Kamil ni maknanya sempurna. Bila kata huruf pertama tu masuk dalam huruf kedua, semuanya, makhrajnya, sifatnya semua masuk. Erti masuk tu dia dah blend masuk. Tak ada bunyi dah huruf pertama ni, hilang terus dah. Hilang terus, tak ada langsung dah bunyi dia. Yang bunyi hanya huruf kedua sahaja. 7, 6 daripada 7 tadi. Yang mana satu sahaja, iaitu nombor 8, di mana apabila huruf ta sukun, ta mati, bertemu huruf ta. Kita faham, ta ni hurufnya tebal, tinggi, dia tebak dan sebagainya. Dan bila huruf ta yang kuat ni, nak sukun, kemudian selepasnya ada huruf ta. Dan ketika ini, hukumnya juga idgham. Hukumnya juga idgham. Tetapi idghamnya dipanggil dengan nama naqis. Kita belajar sikit bahasa Arab. Naqis. Apa erti naqis? Apa makna naqis? Naqis ni artinya kurang, tak sempurna. Adalah something wrong kat situ. Apa yang tak sempurnanya? Kalau kata kamil ni, mestilah masuk sifat dan makhrajnya ke dalam huruf yang kedua. Apabila kata masuk tak sempurna ni, mesti ada sesuatu yang tak masuk habis. Tak masuk habis. Jadi, huruf ta tadi, kata huruf ta tadi, apa sifat dia? Sifat dia, dia satu makhrajnya huruf ta ni, satu je makhrajnya. Itu lidah, hujung lidah, satu dengan pangkal gusi, pangkal gigi atas. Jadi, apa yang sifat yang ada pada huruf ta? Kita berkira, okay, huruf ta ni pertama dia ada jahar, dia ada syiddah, dia ada apa? Isti'la, dia ada itbaq. Dan yang kelima dia ada apa? Adik. Dia ada apa adik? Yang kelima. Dia ada qalqalah. Dia ada qalqalah. Jadi kalau kata kamil, mestilah kelima-lima ni masuk dalam tu. Kalau kata masuk ke dalam huruf ta tadi. Namun daripada 5 sifat yang ada pada huruf ta ni, hanya 4 sahaja yang hilang. Tak ada. Maksudnya artinya masuk dalam huruf ta. Tertinggallah itbaq ni kat luar. Maksudnya itbaq ni kena bunyikan lah. Tak masuk, dia tak masuk dalam ta. Kena bunyikan dia. Jadi ahab kena bunyikan dia. Ada ke tak qalqalah? Tak ada qalqalah. Sebab apa? Qalqalah masuk dalam ta. Jadi tak bunyi. Ahab tu, basabta, basabta. Jadi dah tak bunyi dah huruf, dah tak bunyi dah qalqalah semua tu. Mana pergi qalqalah semua tu? Tak ada. Semua dah idgham ke dalam huruf ta. Yang tinggal hanyalah itbaq. Tinggal tu artinya dia duduk kat luar lah. Contoh pergi beraya, bawa anak. Berapa orang anak semua? 5 orang. Anak semua 5 orang. Masuk dalam rumah. Tengok-tengok bila nak ambil duit raya, tengok-tengok anak ada 4 orang je. Mana pergi lagi seorang? Duduk main kat luar rumah. Maknanya tertinggal kat luar. Tak masuk dalam, tak masuk habis. Jadi ada kurang lah. Anak saya 5 orang sepatutnya. Tapi yang masuk dalam rumah 4 orang je. Jadi yang nampak kat luar tu satu je lah. Okey, baik. Hari ni, okay, dari situ ada apa-apa soalan nak ditanya? Silakan. Kalau ada. Tak ada. Bagus. Alhamdulillah. Semua saya harap faham lah. Okey. Saya duk expect orang faham ni. Tapi tak apa. Siapa yang kurang faham, kurang jelas dan perlukan kepada penjelasan, sila. Jangan segan, jangan malu, jangan tunggu. Nanti dah pergi tajuk jauh dah. Dah cerita bab akhir dah buku ni. Tiba-tiba ustaz saya nak tanya pasal idgham mutajanisain ni. Apa makna idgham mutajanisain? Kata ini tahun bila cerita ni? Orang dah nak kapal turun dah nak tanya. Okey, jadi kita nak cerita bagi cepat. Okey, hari ni kita nak masuk pada idgham yang ketiga, iaitu mutaqaribain. Mutaqaribain. Apa makna mutaqaribain? Mutaqaribain diambil daripada perkataan qaraba. Qaraba maksudnya dekat. Iaitulah makhraj yang berhampiran. Makhraj yang berhampiran. Confirm lain huruf. Kalau kata satu makhraj ada 3 huruf dia lain, apa tu lagi kalau lain makhraj. Tapi dengan syarat makhraj itu dekat. Baik, saya nak tanya soalan. Huruf hamzah
di manakah terletaknya huruf hamzah? Cepat. Aqsal haq. Bawah Bagus. kerongkong Ustaz. Awak tu bahasa Arab. Hakum belah bawah. Aqsal haq. Halqum belah bawah. Okey. Di manakah terletaknya huruf ba? Huruf ba. Macam sangat makan lemang ni, huruf B tu. Huruf ba. Syafatan. Bibir dah bibir. Dekat bibir. Bibir dengan kerongkong dengan halqum tu jauh ke dekat? Jauh sebatu. Jauh. Jauh Ustaz. Sebatu je. Jauh sungguh. Utara dengan selatan Ustaz. Kan? Utara dan selatan. Satu di bibir, satu di halqum. Satu di peti suara, di pita suara. Jauh. Memang very jauh, very far. So, far away. Jadi, yang kata dekat ni, contohnya macam apa? Tepi lidah dengan hujung lidah. Dekat ke jauh? Dekat. Sama-sama lidah. Pangkal lidah dengan hujung lidah. Jauh Ustaz. Jauh Ustaz. Pangkal Pangkal dengan hujung. Pangkal aku dekat. Pangkal halqum. Pangkal halqum dekat. Hujung lidah dengan hujung gigi. Dekat Ustaz. Dekat. Lisan dan belah lisan. Lisan Hujung. juga. Hujung lidah dengan hidung. Jauh Ustaz. Jauh Ustaz. Jauh. Cuba keluarkan. Ada tak? Boleh tak hujung lidah situ? Tak jadi. Jauh sikit dah. Bukan jauh sikit dah tu. Tak terkeluar lidah. Apa? Buaya je boleh. Buaya pula. Apa benda tu yang keluar lidah tu, panjang-panjang tu. Dia je yang boleh buat. Lidah tu sentuh hidung. Jadi Biar awak. biar awak. Jauh. Cicak. Ada ke buaya tu. Karung lidah ke buaya ular ulau tu bolehlah buat. Okey, so bila sebut tentang makhraj yang berhampiran ni, kita akan tengok dia tak semua juga. Macam tadilah cerita dia, apa yang ada dalam Quran sahaja. Okey, baik. So sekarang ni dalam perbincangan mutaqaribain, makhraj yang berhampiran, kita ada dua perbincangan. Pertama adalah tempat yang disepakati. Disepakati ni maksudnya sepakat ulama tentang dua huruf yang berdekatan ni, makhraj berdekatan ni diidghamkan. Dan yang keduanya adalah tempat yang tak disepakati. Maksudnya berbeza khilaf lah. Khilaf antara orang Arab tu sendiri. Khilaf. Jadi khilaf. Mungkin orang Arab belah Madinah cakap bila huruf ni mati dia idgham. Bila Arab belah Mesir pula, kami tak idgham. Bila mai Arab Palestin dia idgham pula. Bila mai Arab belah Yaman tak idgham pula. Jadi sama-sama orang Arab pun dia berkhilaf dalam apa yang dia cakap. Jadi tak apalah. Tu kita hanya follow je lah. Sebab kita tak pandai bab-bab ni. Kita hanya follow. Dan yang lebih baiknya, follow apa yang dalam Quran tu. Okey, baik. Pertama, di manakah tempat yang disepakati? Tempat yang disepakati adalah nombor 5 pada mutajanisain, iaitulah huruf lam sukun bertemu huruf ra. Kita pakai mazhab Sibawai yang saya sebut minggu lepas. Okey, siapa Sibawai ni? Sibawai ni salah seorang ulama yang alim lah, yang besar dalam bidang nahwu. Ulama, kalau orang tanya sebutkan salah seorang ulama yang faham, yang power dalam bab nahwu bahasa Arab ni. Sebutlah Sibawai. Nampaklah macam bagus Hajar Hayati ni ngaji tinggi ya. Boleh sebut nama Sibawai masya-Allah. So Sibawai ni salah seorang ulama nahwu yang hebat. Seorang alim yang besar dalam bab bahasa Arab. So mazhab Sibawai ni mengatakan bahawa lam dengan ra ni bukan makhraj yang sama dah. Yalah, kalau ikutkan kalau kita mungkin orang Arab tu sendiri kita tak tahulah sebab dia duk cakap bahasa dia kan. Kita jarang cakap. Jadi kalau kita sebut la ra dengan ra ni, kita sendiri akan mendapati bahawa la ra hampir sikit sangat, very close. Bab kata orang utara, very close each other. Antara lam dengan ra tadi ni. Tapi dia tak ada makhraj yang sama. Dia bab kata Dr. Aiman dalam buku dia sebelum ni, sangat berhampiran antara lam dengan ra, sangat dekat. Jadi apa yang berlakunya adalah sekarang ni, apabila huruf lam sukun mati, maksudnya selepasnya ada huruf ra, maka ianya akan dibaca dengan idgham. Boleh kenyang. Dia akan dibaca dengan idgham. Okey, jadi kalau qul rabbi,
Qul Rabbi, dia akan dibaca dengan Qur Rabbi. Qur Rabbi. Tak ada dah lam habis. Masuk dalam ra dah. Qur. Bagi bunyi, terus bagi bunyi takrir tu. Qur. Qur Rabbi. Qur Rabbi. Nampak? Lam akan masuk dalam ra. Okey, soalan. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Buka mikrofon siapa nak jawab. Sekarang ni kita ada lam mati bertemu ra. Lam mati bertemu ra. Sekarang ni saya nak alih ra mati bertemu lam. Apa jadi? Izhar. Ada contoh dalam Quran tak? Agak-agak ada tak contoh dalam Quran ra mati bertemu lam? Tak ada, Ustaz. Amboi, nanti dulu. Berlambak bukan tak ada. Cuba baca tu. Izhar. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna tu. Waghfir lana tu. Ra mati bertemu lam tu. Fir waghfir lana. Baca itu. Izhar. Nampak? Tapi tengoklah itu kata, walaupun dia kata kat sini tempat yang disepakati, sebenarnya ada khilaf juga. Imam Susi daripada Abu Amru baca ra mati jumpa lam dengan idgham. Tapi tak apalah, kita tinggalkan untuk orang qiraat je lah faham tentang ni. Namun kita di Imam Hafs, kita bagi ulama Hafs ni, riwayat Hafs, kita akan baca dengan izhar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan Allah sekalian, bila baca ayat-ayat yang macam tu, contohnya wa'fu 'anna waghfir, bagi bunyi lah ra tu. Waghfir lana warhamna. Kena bagi bunyi ra mati. Waghfir lana. Jangan baca waghfir lana. Tak apa baca waghfir lana. Itu berarti dia dah idghamkan ra ke dalam lam. Hilang dah. Mana pergi ra? Kena idgham masuk dalam lam. Tak, kita tak baca macam tu. Kita baca ra, kalau dia mati dulu, dia akan dibaca dengan izhar. Kalau lam mati dulu, maka lam akan diidghamkan ke dalam huruf ra. Baiklah, siapa nak tolong jawab? Agak-agak. Yalah, ni cerita orang kata apa, sampingan jelah cerita sampingan. Agak-agaklah. Kenapa lam kalau mati boleh masuk dalam ra? Kalau ra mati tak boleh pula masuk dalam lam. Agak-agak kat mana dia punya clash tu? Clash. Clash ke crash ke tak tahu nak sebut apa. Clash. Kat mana dia clash? Dekat inhiraf, Ustaz. Ini ra sama. Takrir. Dekat takrir. Ya, betul. Masya Allah, tabarakallah. Belajar mana tu? Dia dekat takrir. Kalau kita ikut, kalau kita follow daripada awal lah lam dengan ra ni, dia kira makhrajnya sama je. Pertama apa dia? Lam dengan ra ni. Sama-sama jahar, betul tak? Sama-sama jahar. Ke lam ada angin? Jahar. Kedua, sama-sama apa? Tawassul. Tawasul. Kita tak sebut tawassul, kita sebut Baniyah. bainiyah, sama-sama bainiyah. Ketiga, sama-sama apa? Istifal. Istifal. Keempat, sama-sama apa? Infitah. Infitah. Kelima, Lepas tu dia ada Inhiraf. inhiraf. Sama-sama inhiraf. sama-sama ihraf. Follow je lam dengan ra ni, sama je. Sampailah sifat yang keenam, yang hanya ada pada ra sahaja, tak ada pada huruf lam. Apa dia? Takrir. Takrir. Jadi lam tak ada getaran. Ada ke orang baca lam bergetar? Tak ada. Dia ada pada ra saja yang getaran. Maka di situlah habislah lam berhenti. Lam tak boleh follow dah, sampai situ je lam follow. Tanpa katakan inhiraf sahaja. Jadi bila pada ra ada takrir, dan di takrir itulah yang menyebabkan ra ni tak boleh masuk dalam huruf lam. Itu di sisi Imam Hafs lah. Tapi di sisi Imam Duri, contohnya Imam Susi, lain pula ceritanya. Mereka baca dengan idgham, tapi tak apa. Okey, itu pertama. Lam mati bertemu ra, lain makhraj, maka dibaca dengan idgham. Yang kedua, itulah pada ayat 19 surah surah Mursalat. 19 surah Mursalat ni ada perkataan alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Saya baca izhar dulu. Nakhluqkum. Okey. Qaf mati bertemu dengan huruf kaf dalam satu kalimah. Qaf sukun bertemu dengan huruf kaf dalam satu kalimah. Okey. Kalau nak diikutkan, qaf dengan kaf ni
adalah merupakan datang daripada makhraj yang berhampiran, di mana qaf pangkal lidah bersama dengan lelangit lembut, dan juga kaf pula pangkal lidah bersama lelangit lembut antara kelengit lembut dan keras. Jadi very clear, very close each other. Dan apa yang berlaku di sini? Tengok, para ulama bersepakat idghamkan qaf ke dalam kaf. Namun ada juga yang berbeza pandangan. Ada berbeza pandangan. Contohnya macam Maki bin Abi Talib dan Abu Bakar Mihram. Mereka kata qaf bila mati dengan kaf ni dia idgham, tapi idgham dia naqis. Okey, dia adalah idgham naqis. Dan dia dia kena naqis tu maksudnya dia masuk tapi dia kena kekalkan juga sifat isti'la pada qaf tu. Nakhluqukum, macam itulah, nakhluqukum, bunyikan juga qaf tu, lukum. Tapi kita tak baca macam tu. Kita baca idgham tu kamil. Kita ambil pendapat yang sepakat bahawa kamilkan idgham tu. Artinya qaf dah tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah kesan qaf. Walaupun qaf kita tahu lebih kuat daripada kaf, ada qalqalahnya dan sebagainya. Tapi qaf tersebut akan dimasukkan secara seluruhnya ke dalam huruf kaf. Jadi baca dia alam nakhluqukum. Tak ada qaf bunyi, tak ada qaf dah. Okey, dan kita tak baca dengan idgham naqis. Kita akan baca dengan idgham kamil. Okey, semua faham tekan ni? Okay, clear InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Satu tempat tu je. Tak payah tak ada nak fikir tempat lain tak payah. Okey, yang ketiga. Idgham mutaqaribain ni. Yang ketiga adalah pada lam syamsiyah. Lam syamsiyah. Idgham lam. Ada orang panggil idgham lam. Ataupun bab ni. Tak apa, kita sebut bagi mudah faham semua orang. Kita ada lam, kita ada dua. Satu lam qamariyah, satu lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Yang alif lam syamsiyah ni. So alif lam lam tu lah sendiri. Lam syamsiyah ni, okey, akan diidghamkan ke dalam 13 huruf. Okey, 13 huruf dan semuanya itu adalah dinamakan dengan idgham mutaqaribain. Kejap lagi kita belajar. Kita akan belajar malam ni juga. Kita tak nak kata tangguh bab ni. Dan yang keempat, tengok yang minggu lepas yang pakai sebut idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Rupanya dia duduk nombor 4 dalam mutaqaribain ni. Iaitulah apabila nun sakinah, nun mati dan juga tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf berikut. Huruf apa? Tengok dia bagi. Lam yarwi. Ni ada 5 huruf ni. Lam yarwi. Lam, mim, ya, ro dan juga huruf waw. Lam, mim, ya, ro dan juga huruf waw. Kalau tak silap saya dalam buku ada mungkin ada ralat sikit kot dalam buku. Ada tak? Dia eja dia lain ke? Ya Ruwilam. Terbalik. Ya Ruwilam. Ya Ruwilam. Tapi boleh faham tak? Ya Ruwilam. Jangan Boleh. jangan faham William dah. Boleh. Boleh kalau nak betul macam ni eja dia. Lam yarwi. Nak tahu tengok yang bahasa Arabnya lah. Yang bahasa Arabnya betul. Saya pun tak faham kenapa bila terjemah ke Melayu dia terbalik. Kita tak tukar apa-apa pun. Sebab benda yang berkaitan dengan bahasa Arab ni kita hanya letak kotak kosong je. Sepatutnya designer tu dia ambil copy paste letak bagi orang letak je lah. Kenapa nak tulis balik kan? So tak tahulah berlaku kesilapan di sudut designer waktu tu. Mereka Buku lama okey Ustaz? Buku lama betul Ustaz? Saya rasa ni ada berlaku sebab batu nak cetak ni. Sebab bila masa tulis dia betul. Macam ni lah. Macam buku saya ni. Ni PDF ni betul. Bila hantar cetak tu, wallahualam mungkin dia ada lari ke, dia jadi mungkin jauh Rumi kan. Dia terbalik. Dia yarwilam. Tak apalah. Apapun kalau heja ikut yang Arabnya macam ni lah. Lam yarwi. Okey, tak apa. Tinggalkan sekejap benda tu. Kalau nak betulkan. Kalau tak betul pun okey. Okey, baik. Cuba kita tengok. Kita ada 5 huruf. Kita ada lam, kita ada mim, kita ada ya, kita ada ro dan kita ada waw. Baik, kalau kita tengok idgham bila gunnah dengan idgham ma'al gunnah tu, idgham nun mati tu, agak-agak huruf apa yang terdapat kat sini? Nun lah, yarmalun. Kalau biasa kita tak tahu. Nun tak ada Ustaz? Jadi nun tak ada. Kenapa nun tak ada kat sini? Sebab
Ini nun bertemu dengan huruf lain. Nak tunjukkan dia mutaqaribain ke atau apa? Okey. Kalau tidak dia jadi mislain. Kalau nun ada Ah. nun di sini dia akan jadi mislain. Betul. Mutamasi lain tadi. Betul, Masya Allah. Dia tak letak nun dalam ni. Kalau dia letak nun dalam ni, dia nun dengan nun adalah mutamatsilain. So dia bagi 5 je kat sini. Dia letak 5 je kat sini, iaitulah lam dengan mim, ya dengan ra dan juga huruf waw. So kelima-lima huruf ni dikira hukum dia mutaqaribain. Hukum dia mutaqaribain. Idgham lah. Idgham. Di bawah idgham, kategori bawah idgham mutaqaribain. Okey, satu-satu kita pergi sikitlah Kita pergi sikit je. Sama-sama kita nak brainstorming malam ni. Okey, nun dengan lam. Makhraj dekat ke jauh? Dekat. Kat mana? Kat mana? Lam di ujung lidah dengan gigi. Hafatan lisan untuk lam. Dan kalau makhraj nun di ujung lidah. Taraful lisan. Lidah dengan gigi. Tapi dia dalam ujung kawasan lidah. lidah lagi. Lidah dengan gigi. Ujung lidah. Ujung lidah dengan gusi kan? Ya, gusi. Ujung lidah dengan gusi kan? Somewhere in there lah. Somewhere. Dekat-dekat situ lah. Dekat mana lam dengan nun ni dia sama dekat. Na la. Dekat, tak jauh. Okey. Nun dengan mim pula. Jauh. Ujung lidah dengan bibir, Ustaz. Lidah dan bibir, Ustaz. Mim bibir. Nun lidah. Mim bibir je ke? Hidung. Dan gunah daripada Hidung. Masyum. Dengan mim. Walaupun ada buat istilah dia, walaupun dia berpisah di lidah tetapi dia bertemu di khaysum. Hidung. kalau orang tanya teka-teki kan, benda apa berpisah di lidah bertemu di hidung? Makhraj nun dan Itulah kau punya teka-teki ni. Nun dengan mim. Nampak? Dia kira mutaqaribain lah, dekat. Dia kira makhraj yang dekat lah. Okey, kemudian nun dengan ya. dia dalam kawasan lisan. Ujung lidah dengan tengah lidah, Ustaz. Kan tadi kan kita baru tanya kan, hujung lidah dengan tengah lidah jauh ke dekat? Dekat. Dekat lah. Okey. Nun dengan ra. Dekat lagi. Hujung lidah lah dia dalam kawasan hujung lidah dengan dan lagi. Bertemu. Bertemu apa? Bertemu dan berpisah. Cepat. Pegang-pegang menguap lah ni, cepat. Okey, nun dengan ra. Dekat ke jauh? Dekat. Okey. Jadi sekarang ni nun mati jumpa ra. Kalau saya nak tanya soalan, ra mati jumpa nun, masuk tak? Contohnya, fansurna 'alal qaumil kafirin. Masuk. Semua ayat kat situ je. Wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna. Ra mati jumpa nun. Tapi kalau nun mati jumpa ra, apa jadi? Min rabbika jadi? Jadi idgham. Bila guna. Bagus, terima kasih. Dan seterusnya yang terakhir, nun dengan waw. Jauh ke dekat? Dekat, Ustaz. Hujung lidah dengan? Bibir. Syafatain. Hujung lidah gusi itu dengan syafatain. Memang kalau kita kaji mendalam, kita akan dapati dia macam dekat tapi dia jauh. Macam tu. Dia macam dekat tapi dia jauh. Yalah kalau ikutkan macam jauh je lah. Hujung lidah kan gusi dengan hujung bibir ni kira macam jauh je lah. Dua daerah yang dua daerah yang berbeza, betul tak? Satu PJ, satu satu Shah Alam. Subang. Satu Subang, satu Shah Alam, atau satu Kelang, satu Shah Alam. Satu Bukit Raja. Tapi nak cerita ni hujung-hujung dah. Dekat-dekat tapi dia hujung daerah lain-lain. Okey, jadi yang mutaqaribain, yang nun mati jumpa lam, mim, ya, ra, waw ni di bawah tajuk mutaqaribain. Okey, baik. Kita nak pergi cerita tentang lam. Kita nak pergi cerita tentang lam. Tapi sebelum tu kita nak pergi satu lagi, iaitulah al-harfani al-mutaba'idani. Harfani mutabaidan, dua huruf yang berjauhan. Yalah, memang confirm lah tajwid idgham. Macam tadilah siapa kata tadi, sebatu. Jauh sebatu. Memang tajwid idgham lah. Contohnya nun mati jumpa hamzah.
Hujung lidah dengan gusi tiba-tiba jumpa dengan pita suara. Man mana. Tak akan berlaku idgham. Sebab harfan, dua huruf yang jauh. Memang confirm tak akan berlaku. An'amta alaihim. Tak akan berlaku idgham. Sebab huruf ni jauh. Maka bila jauh je, maka huruf tersebut bila sukun, maka ianya akan diizharkan. Tapi ada je macam ra dengan lam tadi lah, fansurna, waghfir lana. Walaupun dia dekat, tapi kita mengikut imam riwayat Imam Hafs, kita akan bacanya dengan izhar juga. Dia dikira baca dengan izhar. Kita follow lah. Kita tak lah kita nak memandai sendiri, kita nak buat tukar pun jadi idgham tak lah. Kita baca dengan izhar juga. Baik, seterusnya. Ustaz, Ya. Ustaz, bolehkah kita buat macam konklusi lah jugalah. Kalau dia bukannya mutakariban dan bukan muslain dan bukannya mutajanisan, dia adalah mutabaidan. Maknanya daripada kita mula baca bismillah sehingga kita kata sadaqallahul azim, dia salah satu daripada ini, dan majoritinya adalah mutabaidan. Betul. Tetapi macam saya kata tadi lah, takut. Kadang-kadang kita macam tadilah, contohnya macam ra dengan nun. Bila nun mati jumpa ra, kita akan baca dengan idgham. Tapi bila ra mati jumpa nun pula, masing-masing mutaqaribain tu. So adakah kita akan idghamkan ra ke dalam nun? Kita baca Quran, okeylah, dalam Quran ada tanda. Takut-takut bila kita baca yang tak ada tanda ni. Yang tak ada tanda, yalah setengah orang dia boleh baca yang tak ada tanda. Jadi kita kena follow juga undang-undang ni. Kita tahu, sebab tu saya kata tadi, bila kita tahu apa sebab ra tak boleh masuk dalam lam, apa sebab ra dia tak masuk dalam nun, salah satunya adalah kerana takrir tadi tu. Kerana takrir. Dia tak masuk. Walaupun dia mutaqaribain. Ikutkan ra dengan nun mutaqaribain. Ra dengan lam mutaqaribain. Okey, cuma dia tak boleh masuk ke dalam tu. Kita kira dia mutabaidan jugalah. Kita kira dia mutabaidan jelah. Sebab walaupun dia hukum asal dia mereka berdua tu adalah makhraj yang berhampiran. Oleh kerana baca izhar, maka kita kata dia mutabaidan juga. Baik, seterusnya. Satu lagi soalan Ustaz, kalau saya boleh tanya. Sifat nun dengan mim, dia adalah sama. Sifat dia adalah sama. Dan tapi dia punya makhraj berbeza. Jadi sebab tu dia masih boleh bawa mutaqaribain sebab dan dia bukan bawa mutajanisan ni, sebab mutajanisan memang dia kena sama makhraj. Memang kena sama makhraj. Betul. Memang kena exactly sama makhraj. Tapi oleh kerana nun dengan mim ni masing-masing ada dua makhraj. Satu di lidah, satu di bibir dan satu lagi di hidung. Maka dia berpisah kat situ. Sebab tu dia letak bawah tajuk mutaqaribain. Okey, jazakallah khair. Wa iyyak. Okey, sedikit faedah. Untuk idgham yang dipanggil apa? Kamil. Untuk idgham yang kamil, okey, di atas huruf yang kedua akan diletakkan tanda tasydid. Untuk idgham yang kamil, atas huruf kedua akan diletakkan tanda tasydid. Senanglah kita nak tengok nanti. Kita tahulah. Contohnya macam asau dengan wakanu. Baca je tahu dah. Asau wakanu. Irkab dengan ma'ana. Atas mim ada tanda tasydid. Baca terus lah. Irkam ma'ana. Qul dengan rabi atas ra ada tanda sabdu. Nakhluqukum atas kaf ada letak sabdu. As-sama, ni alif lam syamsiah. Atas huruf sin ada sabdu. Maka terus baca dengan idgham. Manakala kalau idgham itu naqis. Sebenarnya patut tambah lagi contoh ni. Tapi dekat sini dia terhadkan. Sebab nanti dia akan cerita juga dalam bab nun mati nanti. Sebenarnya patut tambah lagi ni. Tambah lagi, itulah nun mati bertemu waw, nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu waw dan nun mati bertemu ya. Idghamnya naqis. Tapi tak apa. Yang itu kita tangguh bila sampai ke waktunya. Cuma dia cerita kat sini, apabila idgham itu naqis, yang ta dengan ta je lah. Di atas huruf ta tidak diletakkan tanda sabdu. Manakala atas huruf ta pula dikosongkan dari sebarang tanda. Kalau diletak tanda sukun, nanti orang faham ta tu kena baca izhar. Kalau baca izhar, kena jelaskanlah semua sifat-sifat dia. Izhar kan. Ahabbtu. Jadi kena baca qalqalah semua bala semua adalah. Jadi sekarang ni tak. Dia tetap idgham. Bila kata idgham je, atas huruf pertama memang kena kosong. Jangan letak apa-apa tanda. Jadi huruf tu tak boleh baca izhar. Maknanya baca idgham. Kemudian atas huruf kedua, kalau kata idgham itu kamil, kena ada sabdu.
Dan kalau kata idgham itu naqis, maka bebas tak ada apa bantah, tanda sabdu, melainkan hanya baris asal huruf sahaja. Tak ada sabdu. Okey. Baik. Kita nak pergi ke lam ta'rif. Okey, siapa tahu apa itu lam ta'rif? Okey. Lam ta'rif ni adalah salah satu harf. Harf ni atau kata sendi, preposition dalam bahasa Arab yang nak menjadikan sesuatu kata nama itu jadi spesifik. Contoh, semua kat sini kalau boleh English, saya nak buat contoh dalam English. The first thing I want to bring the example from the English side dulu. Contoh, saya cakap, I told my daughter, bring me a book. Bring me a book. Jadi budak ni faham lah. Bawa lah buku apa-apa pun, sebab kita bukan nak baca pun. Kita nak buat sendal pintu ke contoh kan. Apa pukul lalat ke. Bring me a book. Tetapi kalau saya cakap ke anak saya, bring me the book. Itu bermakna saya nak buku tu. Bring me the book. Spesifik. Nama khas lah. Kira nama khas. Khaskan, khususkan tentang apa yang kita nak tu. Baik, fikalang pula. Sekarang ni, yang kata lam ta'rif ni adalah bagaimana asalnya perkataan tu dia tak khas. Dia panggil nakirah. Jadi bila ada je lam ta'rif pada perkataan tersebut, maka dia jadi khusus. Okey, contoh. Saya tanya, siapa boleh jawab? Itulah. Kalau lah boleh jawab je dapat hadiah kan best. Acik tanya soalan je, hadiahnya tak ada. Okey, contoh. Contoh. Kalau dalam Quran sebut kitabun. Kitab. Apa makna kitabun? Merujuk kepada apa? Buku. Kitabun satu buku. Satu buku. Tak apalah. Dia merujuk kepada apa? Kitabun anzalnahu ilaik. Al-Quran. Al-Quran. Kalau sebut kitab tak ada alif lam. Mana-mana kitab lah. Mana-mana kitab yang ada. Boleh jadi Taurah, boleh jadi Injil, boleh jadi Al-Quran, boleh jadi bagus. Lepas ni boleh terjemah Quran dah lepas ni. Betul aku. Mana-mana kitab lah. Boleh jadi Taurat, boleh jadi Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, boleh jadi Injil. Tetapi bila sebut zalikal kitabu, al-kitabu, bila ada al je, automatik jadi Al-Quran. Bila sebut al je, bila ada al je, spesifik terus jadi kitab itu jadi merujuk kepada Quranul Karim. Okey, baik. Tu nak faham apa makna lam ta'rif. Lam ta'rif tu dia hanya masuk kepada isim sahaja, masuk kepada isim, kata ganti nama. Dan bila kata ganti nama tu ada je alif lam, maka kata ganti nama tadi jadi spesifik. Okey, baik. Sekarang ni kita ada dua jenis lam ta'rif. Kita ada lam qamariyah dan kita ada lam syamsiyah. Yang ni pun saya perhatikan ada lagi yang masih confusing. Lam qamariyah ke syamsiyah? Qamariyah ke syamsiyah? Yang confusing lagi. So insya-Allah lepas ni mungkin kita boleh improve sama sikit. Kita faham betul-betul. Lepas ni tolong jangan confuse lagi dah. Okey. Memang totally bagi dua lah. Kita ada 28 huruf, memang bagi dua. 14 pergi ke qamariyah, manakala 14 lagi akan jadi syamsiyah. Senang tak nak ingat? Agak-agak nak ingat senang tak? Ingat 14 tu senang lah. Tapi apa benda 14 tu? Memang tak ingat lah. Tapi tak apa. Saya pun tak hafal huruf 14 tu. Contohnya kata Syekh Sulaiman Jamzuri kan. Dia rumuskan huruf 14 tu dalam satu matan. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Semua tu lah. Hamzah, Barin, Hajim, Kaf, Waw, Kha, Fa, Ain, Qaf, Ya, Mim, Ha. Saya pun tak hafal benda ni. Tapi ada kaedah macam mana kita nak kenal lebih mudah berbanding dengan kita hafal macam ni. Kadang-kadang hafal nak kena cari pula dalam kepala mana kita hafal lagi tu. Tak payah dah. Kita tengok ayat tu kita tahu dah. Yang ni syamsiyah, yang ni qamariyah. Kita tengok je kita boleh tahu. Dengan cara kita perhatikan kepada perkataan tersebut. Okey, baik. Macam mana nak kenal qamariyah? Cara nak kenal qamariyah adalah atas huruf lam tu ada tanda sukun. Macam mana nak kenal qamariyah? Al ni atas huruf lam tu ada tanda sukun. Nak tengok al-jibal, al-qamaru. Ada lam ada tanda sukun. Al-ardi.
Al-Hajji, Al-Ghashiyah contoh. Okey. Ataupun satu lagi cara nak kenal, kenapa jadi kenapa jadi izhar? Siapa boleh jawab? Agak-agak kenapa jadi qamariyah lam ni? Siapa tahu? Dia ada jawapan dia dalam ayat ni sebenarnya, dalam muka surat 124 ni. Sebab makhrajnya berjauhan. Kalau kita tengok kat sini, boleh dikatakan majoriti, semuanya jauh. Adalah sikit, adalah satu dua yang dekat. Tapi boleh dikatakan majoriti semua jauh. Contoh, lam dengan hamzah. Lam kat mana? Hamzah kat mana? Satu hujung lidah dengan gusi, satu lagi dekat pita suara. Hakum. Oh. Lam dengan qaf, al-qiyamah. Hujung lidah dengan pangkal lidah. Bagus. Lam dengan ha. Lam dengan kha. Hujung lidah dengan tengah kerongkong. Nampak? Cuma adalah yang dekat. Kita tak kata semua jauh. Ada juga yang dekat. Contohnya macam lam dengan jim. Lam dengan jim dekat ke jauh? Dekat hujung lidah, tengah lidah. Nampak? Macam tadilah hujung lidah dengan tengah lidah. Oh, dekat tu. Hujung lidah tengah lidah dekat. Tapi yalah, kita nak cerita lebih-lebih pun lagi orang kata apa? Kejap kau kata dekat jadi mutaqaribain, jadi idgham. Kejap tiba-tiba tak idgham pula. Kita follow je. Follow dalam Quran ni oleh kerana memang orang Arab dah baca macam tu. Kita follow dulu. Boleh nak kaji dalam-dalam. Takut-takut nanti kita sendiri yang akan pening. Okey, sebab apa? Sebab makhraj yang sama, iaitulah yang duduk dengan jim, kita ada dua. Kita ada tiga lah. Kita ada tiga makhraj. Satu jim, satu shin, satu ya. Tiga huruf. Dalam tiga-tiga huruf ni, yang shin tu jadi syamsiah. Yang shin tu pergi jadi syamsiah. Yang jim skip pergi ke ya. Dua-dua ni jim dengan ya jadi qamariyah. Jim dengan ya jadi qamariyah. Yang shin pergi jadi syamsiah. Tak pelik ke? Ikutkan pelik lah. Masa tu makhraj sama-sama tengah lidah. Tapi kenapa yang jim dengan ya jadi qamariyah? Kenapa yang shin pula pergi jadi syamsiah? Setakat ni, apa yang saya boleh kongsikan adalah kita follow je huruf-huruf ni. Kita tak payah kita orang kata apa, saya nak kaji jugalah. Kenapa shin je yang jadi syamsiah, jim tak jadi syamsiah? Memang kita akan pening lah. Boleh kaji, bukan tak boleh. Boleh. Ada cara dia nak kaji. Cuma tak payah kita nak pergi sedetail ataupun sedalam itu. Okey, baik. Yang kedua, kita ada alif lam syamsiah. Kita ada alif lam syamsiah. Kalau ikutkan alif lam syamsiah ni, ialah 14 juga. Tapi yang cerita tentang mutaqaribain, tadi kan nombor 3 kan mutaqaribain, ada 13 je, betul tak? Dia tulis kat sini 13 je. Nampak tak tadi? Siapa nampak? Muka surat mana tadi? Muka surat 120 tadi. Nampak tak? Muka surat 120 tadi dia tulis apa? Dia tulis 13, nampak? Dia tulis 13 saja. Dekat muka surat 120 tadi dia tulis 13. Tapi bila masuk muka surat syamsiah kat sini dia kata 14. Jadi huruf apa yang satu tu? Kakak huruf apa satu tu? Cepat pukul 10 dah. Dah mengantuk dah. Nun, Ustaz. Huruf lam, Ustaz. Huruf lam. Kenapa huruf lam? Nanti jadi mutammasilain, Ustaz. Bagus. Kalau lam tu datang dalam cerita ni, dia akan jadi mutammasilain, dia tak jadi mutaqaribain. Kalau mutaqaribain, yalah dia alif lam syamsiah juga. Cuma dia asingkan kategori. Sebab apa? Kalau mutaqaribain 13 je. Satu lagi tu iaitu lam mati bertemu lam, tapi dia duduk di mutammasilain. Dia ada special sikit lam ni. Tak apalah kita cerita begitu je. Okey. Baik. So ada tiga atau 14 lah cerita senang. Ada 14 juga huruf yang untuk lam syamsiah, di mana kebanyakan huruf-huruf lam syamsiah ni adalah makhrajnya yang dekat, yang berdekatan, yang berhampiran. Contoh tadilah lam dengan shin, lam dengan sin, lam dengan dal, lam dengan lam, mutammasilain lah, yang berhampiran ataupun yang bersamaan. Okey. Dalam Quran, saya nak cerita sikitlah. Dalam Quran kita ni
lam mati bertemu lam ni, ada kala dia tulis satu je lam. Macam ni lah al-laili. Dia tulis satu je lam. Ada ketika lam mati bertemu lam ni, dia tulis dua-dua lam. Ada dua lam. Contoh macam lafaz Allah tu lah. Macam Allah tu, dia tak dua lam. Macam Allah. Okay, ada perkataan lain jugalah, adalah beberapa serta-serta perkataan lain yang kita tengok dalam Quran. Dia memang tulis, contohnya macam Al-Latif. Al-Latif. Al-Latif dalam Quran, dia tulis dua lam. Al-Lam, lam, satu lagi lam. Okey. Tak apalah, kita bukan nak cerita apa nama, satu lam, dua lam, lain-lain apa tak. Cuma just nak bagi tahu, ada dalam Quran, bila lam mati bertemu lam ni, ada ketika dia hanya tulis satu je lam. Dia tak buat dua lam. Sebab apa? Memang idgham pun. Dan ada ketika dia memang tulis dua lam. Jadi, untuk kita faham, dua ataupun satu lam tetap dibaca dengan syamsiyah ataupun idgham, dan bacaan dia, kalau selain daripada lafzul jalalah, semuanya akan dibaca dengan tarqiq. Maksudnya baca dengan lembut, baca dengan nipis. Tak boleh baca ja'ah, tak boleh baca tafkhim, tak boleh baca dengan tebal. Contohnya macam Allahwi. Sorry, Allahwi. Dalam surah Jumaat kan, minal lahwi wa minat tijarah. Ada dua lam. Tapi kita tak baca minallahwi, tak. Salah baca gitu. Walaupun dia ada dua lam. Yang ada dua lam baca dengan tebal hanya sahaja lafzul jalalah sahaja. Allah sahaja. Jangan sesekali nampak dua lam je, terus kita baca dengan tebal. So, menafikan. Dulu-dulu saya pernah belajar, ada orang ajar kami dulu. Dia kata, Allah ni baca tebal sebab ada dua lam. Sebab tu Allah tu baca tebal. Rupanya tak kena jawapan tu. Tak betul. Kalau ikut macam tu, banyaklah yang ada dua lam, semua kena baca dengan tebal. Minallahwi, al-latif, afara'aitumullah wal uzza. Allah wal uzza, surah An-Najmi tu. Ada dua lam juga. Allah ada dua lam juga. Tapi tak. Selain daripada lafzul jalalah, nak kata lafzul jalalah ni, nama Allah ni, sejak daripada orang kenal bahasa Arab ni, sebelum Nabi Muhammad lahir lagi, memang dah baca tebal dah. Memang dah baca dengan tafkhim. Jadi tidak ada isu kenapa baca tebal sebab ada dua lam, satu lam, tak. Bukan kerana satu lam, dua lam dalam hal ni. Okey. Baik. So untuk lam yang syamsiah juga ada 14 huruf. Jadi nak kenal dia adalah dengan cara atas huruf lam tak ada apa-apa tanda, dan kemudian atas huruf selepasnya akan diletakkan tanda tasydid. Kalau tadi, kalau qamariyah, atas lam ada tanda sukun. Manakala kalau qamariyah, syamsiah pula, sorry. Kalau syamsiah pula, atas huruf selepas lam ada tanda tasydid. Contoh macam inilah, asy-syamsi. Asy-syamsi, atas huruf shin tu ada tanda tasydid. As-sama'u, atas huruf sin ada tanda tasydid. Nampak? Atas huruf lam kosong. Sebab apa kosong? Sebab nak baca idgham ni. Bila kosong je, maknanya kita nak idgham lam ke dalam dal. Tak boleh baca lagi dah. Tak boleh baca al-da'i dah. Kena baca ad-da'i. Okey. Siapa? Kita dah berapa minit? Dah pukul 10 dah. Kalau nak tanya soalan boleh Ustaz? Sila. Okey, kita faham kalau daripada wasatan lisan, okey, huruf shin, jim dan ya. Kan? Kenapa jim dan ya berada dalam lam qamari dan shin berada dalam lam syamsi? Tak tahu. Tak tahu. Tadilah tadi. Kenapa kan? Kadang-kadang shin terkeluar jadi syamsiyah, tiba-tiba yang jim dengan ya pula pergi jadi qamariyah. Padahal ketiga tu datang daripada makhraj yang sama. Orang Arab lah sebab orang Arab. Kedua, ada soalan kedua kalau saya boleh tanya juga Ustaz. Kalau dalam lam syamsi ni, kira sukun tu berada di kita tahu ada tanda tasydid. Tapi kalau kita nak kata macam iltiqa as-sakinain, yang kalau katakan huruf yang kedua berada adalah lam ta'rif contohnya kan. Jadi dia punya sukun tu Ustaz berpendapat berada pada lam sakin ataupun pada shin yang ada tasydid tu. Tanda Dia punya sukun untuk iltiqa as-sakinain. Kalau yang untuk kalau macam kalau lam qamariyah kita boleh kata dengan inilah dia punya sukun yang kedua berada pada lam sakin. Tapi kalau syamsiah dia berada pada huruf shin macam kalau kita ambil, ataupun dia pada lam sakin untuk kita nak kata
Iltiqat sakin ni lain tajuk ke Ustaz? Okey, macam mana boleh jadi iltiqat sakinah tu Katakan macam kata Rabbil Alamin, bukan Rabbil Alamin. Kita nak ada pertemuan dua sukun. Sukun yang kedua pada al tu, pada kalau lam ta'rif, yang kalimah kedua adalah lam ta'rif. Dan lam ta'rif tu adalah lam ta'rif, lam syamsiah. Jadi huruf sukun kedua, tu, huruf kedua. huruf sakin yang kedua tu berada pada lam sakin ataupun pada huruf syamsi, mana-mana huruf syamsi yang 14 tu. Itulah saya. Huruf sabsi ke Ustaz? Sekejap. Kejap, Jayati. Saya nak faham soalan dulu. Saya tak tahu. Okey, macam contoh, fill out. Kita tahu yang ya pertama pada fi, pada al out, kita tahu lam yang sakin kedua adalah pada lam sakin. Okey? Tapi kalau fi syamsi, kalau katakan fi syamsi, adakah sakin yang kedua berada pada lam sakin ataupun pada shin? Pada shin. Okey. Pada shin, betul. Pada shin. Apa? Ihdinas sirata, as-sirata. Ihdinas sirata. Ada alif dengan ada as-sirata. Dudukkan as-sad. So kita boleh cakap yang dia punya sakin tu berada pada huruf huruf your charge is complete. Huruf yang tasydid tu. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay. Sebelum kita berpisah pada malam ni, kita nak tengok satu muka surat daripada surah Al-Qiyamah. Muka surat 578. Kalau siapa rajin buka-bukalah. Tak rajin buka, tengok je kat skrin. Okey. Ramai malam ni, Masya Allah. Saya tak tengok apa orang. Berapa orang semua ni? Oh, Masya Allah. 73. 72. 72. Tolak saya lah. Okey. Apa cerita tadi? Baik. Dalam surah Al-Qiyamah ni, kita ada dua contoh yang mana lam mati bertemu dengan huruf ta. Tak apalah, kalau kata tak jawab malam ni pun boleh jawab malam-malam lain. Okey. Satu, kita ada at-taraqi. Nampak? At-taraqi. Alif lam dengan huruf ta. Okey. Kemudian kita ada al-taffati. Alif lam dengan ta juga. At-taraqi, alif lam dengan ta. Yang kedua pada ayat 29, ayat 26 ni alif lam dengan ta jadi at-taraqi. Yang ada 29 pula alif lam dengan ta jadi al-taffati. Adakah yang 26 tu syamsiah, yang 29 tu jadi qamariyah? Ataupun ada Ya, 26 tu samsiah. 20 yang 29 adalah fi'il. Dia adalah fi'il Ustaz. Sebab okey, saya jawab secara ringkas je lah untuk malam ni. Boleh kita cincang semula nanti. Untuk huruf ta memang syamsiah. Ta takkan jadi qamariyah. Okey. Ta memang syamsiah, bukan qamariyah. Tapi kenapa 29 tu dia jadi macam qamariyah? Al-ta. Dekat situ dia bukan isim. Tadi saya katakan, ingat tak tadi? Alif lam yang kata lam ta'rif ni dia hanya masuk kepada kata ganti nama. Mana-mana perkataan kata nama ada je dia boleh masuk alif lam. Tapi yang kata ayat 29 ni daripada perkataan iltafa. Iltafa ni adalah fi'il, verb perbuatan, iltafa. Dan dia bukan alif lam ta'rif. Lam di situ bukan lam ta'rif, dia adalah lam fi'il, lam perbuatan. Lam tu daripada body adalah body, kata perkataan yang merujukkan kepada perbuatan. Iltafa, macam iltaqa. Kalau jumpa perkataan multaqa, iltaqa dan sebagainya. Dalam Quran banyak perkataan iltaqa ni. Iltafa ni satu je ada. Iltafa wal taffati. So, bila kita jumpa macam ni, jangan kita kata lam di situ adalah qamariyah, lam di atas adalah syamsiah. Tak. Kita boleh faham. Yang iltafa ni dia adalah lam, bukan lam ta'rif, tapi dia adalah lam daripada fi'il ataupun perbuatan. Sebab ta memang confirm syamsiah. Ta bukan qamariyah. Itu kena ingat. Ta bukan ada hari jadi syamsiah, ada hari jadi qamariyah. Boleh flip flop. Tak ada. Dia tak ada flip flop. Ta memang confirm syamsiah. Dan bila kita jumpa je yang tidak bersabdu ni, maka kita tahu, oh, dia adalah fi'il. Dia bukan
isim. Okey. Baik. InsyaAllah kita berhenti dulu di sini untuk malam ni. Jadi ada apa-apa soalan nak ditanya, insyaAllah kita akan masuk. So, tajuk yang seterusnya nanti akan makin mencabar lah. Dan saya rasa Puan Lina, adakah Puan Lina malam pertama malam ni jumpa atau masuk kelas? Ada yang tuang juga Ustaz tengok video. Kalau Tapi tuang ke dalam alhamdulillah bekas, tapi dapat tengok yang video tu alhamdulillah Ustaz. tak apa. Tuang ke dalam bekas yang betul tak apa. InsyaAllah. Lepas tu hari ni, InsyaAllah, lepas tu rasa gementar je hari ni lah. Ada orang hebat tu. Okey, insyaAllah saya rasa cukuplah dekat dulu. Kalau ada apa-apa soalan, tak apa, boleh kumpul soalan, boleh simpan soalan dan boleh tanya semula. Dan saya harapkan untuk sesi-sesi hadapan, semua orang dapat hadir sebab sesi kita makin lama makin besar cabarannya. Makin lama tajuknya makin advance. Tapi insyaAllah apa pun banyak benda yang kita dah pun belajar. Cuma mungkin kita nak tambah sikit lagi kefahaman, dan saya pun banyak benda lagi yang saya nak belajar daripada semua insyaAllah. Jadi insyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la man yattabi'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Syukran jazilan. Ustaz. Okey, jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.